A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, la haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Allahumma selamat. Orang pertama yang menegur tak apa tidak apa, Zawiyah Dumiri. Orang pertama, terima kasih. Leni Nadirah. Nombor 2, Hairul Hazri, Sabrida, Ilah Jama'in, Zulkarnain. Orang ke-6, Bunga Merah, Fauzi Rashid Basiran, Munir Rahman Isa, Cik Yusof, Wan Abdullah. Ramai lelaki ni. Hairul Hazri, tu dia. Salma Zakaria, Hasnul Kamaluddin, Cik Nun Abu Bakar, Siti Wani, Alam Ahmad, Kasidah Abdullah, Subilah, Jasni Ahmad. Ni pensyarah kita pun ada. Rafidah Hassan, terima kasih. Mrs. Arman Laila, Abdul Rashid, ya. Siapa lagi tadi? Miss Anissa Ruslan, Ilman, Osman Yasin, Miss Anissa, ya, Miss Anissa. Mana lagi tadi? Amil Harlina Amin, Farida Derus, Joha Joib, Suzi Surya, ya, siapa lagi? Raskan Khamis, Nisa Caming, Suhaila Harun, Leni Nada tadi, Rusdi Ainuddin, Aminuddin, Muhammad Hizwan, Nur Sabrina, Maimuna Iman, Mahfuzah Mahmud, Nur Fariza, Salma Zakaria, Tuan Nora Syikin, Aliria, tu dia, Hamidun Midun Shantis, Elin Haji Rahman Lim, Maimuna tadi, Leni Nadira dah sebut. Oh, dia orang yang pertama pesan. Jom like dan share, jom like dan please, ya. Like dan share. Pagi ni pagi Ahad, hari cuti untuk ramai orang, tapi hari kerja untuk separuh orang. Hishamuddin, Assalamualaikum Kak Cik, ya. Bang Uda ada, Nur Farhana, Faridah Sabaah, ya, Nur Azah, Huda Wadah, Tan Sri Zuraimis Zakaria, ada juga Tan Sri ni, Muhammad Hasrizal, Kasidah Abdullah, Mat Nazri, Mat Nur, Haidar Ishaq, Milah Tahir, Ani Fitri, Zahar Zainuddin, Celoteh Zahana, Khatijah Harun, Ambon Sarin, Mastika Maslan, Amira, Nasir Muda, Nurlidar Rifin, Azima Aziz, Dayang GH, General Hospital, Hafizatul, Nik Nisa, Jeff Muhammad Jafri, Nurli Baharin, Rajinah Juli, Asmarina Kak Cik, Rosma Sita Mas, Hasrita Ita, Peter Tan, ya. Hai tu Abah, terima kasih tu Peter, Muhammad Daniel, Sarifah, Syafiq Suhaimi, Amir Rashidah dan yang lain lah. Yang berapa orang masuk kelas dah? 198, not bad. After 200, we proceed, ya. Okay, so 203. So we got to proceed lah, as promised. So untuk mereka yang beri salam pada Tok Abah jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wa maghfiratuh wa ridwanu. Dan untuk mereka yang menyapa good morning, I respond by saying good morning to you too. May God bless you all. Moga Allah selamatkan kita, rahmati kita dan bimbing kita ke jalan yang terbaik. Ya, hari ini hari Ahad, ya, tu untuk mereka yang buat hari lahir, happy birthday to you. Dan untuk mereka yang baru melantunkan perkahwinan, ya, ataupun nikah, walimah, selamat pengantin baru. Sama ada Jumaat, Sabtu ataupun hari ini, ya. Selamat pengantin baru, mabruk, ya. Moga-moga bahagia hingga ke jannah, bahagia til jannah. Provided you guys, when you get married, please change accordingly. Be back up and more mature. Change yourself, be a new person. When you start becoming pengantin baru, kena terus jadi orang baru. So you must keep on changing, guys. Kenapa cakap orang putih pula banyak sangat pagi ni? Sebab malam tadi Tok Abah bercakap dengan sahabat-sahabat dari Perth, Australia secara webinar.
seronok ya. Mereka semua berkumpul di Familiar Hilton Hotel 14th whatever street ya. Bukan 14 Jump Street, ada street ya. Tok Abah tak ingat nama street tu ni. Tok Abah catat kot. Oh, number 14 Mill Street, Perth. Bukan Familiar Hilton, termasuk anak saudara Tok Abah ya, Puan Nur Kursiah Jismi, aka Ushi. Ada juga dalam tu. Nasib baik Tok Abah tak perasan. Kalau tidak memang kena anulah dia ya, kena kacau dia ya. Seronok cakap dengan sahabat-sahabat dari Perth ya. Dan the topic last night was antara dua dunia. Ya, dunia ialah di negara orang kan, di Perth ramai ya, satu komuniti raya. Ni program yang dibawakan oleh Mawar. Saya ingat bunga Mawar, rupanya Malay Association of Western Australia, Mawar. Yang dibawakan juga Tazkiyah Incorporation. Seronok ya. So the last night topic was antara dua dunia. Terus banyak pagi ni Tok Abah ambil kata tu ibrah daripada topik perbincangan kita malam tadi. Seronok sangat. I was so excited and teruja ya, terkesima dengan isunya, dengan persoalannya, dengan komen-komennya, dengan seronok ya tengok mereka mengutip dana. Mereka perlukan $500,000 Australia untuk Masjid Fremantle O'Connor. So mudah-mudahan mereka akan berjaya mengutip dana untuk pembinaan masjid tersebut, insya-Allah. Syukur sangat. Dan malam tadi mereka ada lelong, ada macam-macam lah ya, untuk dapatkan dana dengan cara mereka masing-masing. Seronok ya, fantastic, I love it. Jadi pagi ni Tok Abah bawa topik yang mengambil sempena daripada antara dua dunia, antara dua benua. Tok Abah bincangkan tips untuk menghadapi dilema antara dua dunia tu, berkait rapat juga dengan persoalan isu cabaran dan juga dilema antara dunia Islam dan dunia sekular di sekitarnya, antara kumpulan orang Melayu di Australia dan juga orang-orang tempatan. Kan dua dunia tu, antara dunia fana ini dan juga alam akhirat. Antara dunia rumah tangga dan dunia pekerjaan, nampak tak? Ya, antara dunia individu dan dunia kumpulan jamaah, nampak? So banyak dilema yang anda dan Tok Abah sering hadapi. Ingat, Allah bila kasih akan hambanya akan diuji dengan berbagai-bagai mehnah, tribulasi dan dilema, persimpangan. Di persimpangan jalan. Ada lagu tentang di persimpangan ya. So tu sebab ni Tok Abah semalam belum tidur malam tadi. Tok Abah tidur awal sikit ya. 12.30 dah mulai rehat. By 1 o'clock Tok Abah dah tidur kot. Jarang berlaku. Tok Abah biasa tidur 1.30 pukul 2. Tapi malam tadi penat ya. Pagi berwebinar dengan SRA Kampung Soeharto. Bukan di Jakarta, bukan di Indonesia, di Tanjung Malim. SRA, Sekolah Rendah Agama Kampung Soeharto ya. Tempat Tok Abah membuat latihan praktik pada tahun 73. Praktikal ya, selama 4 bulan. 4 bulan duduk kat Kampung Soeharto ya. Masa tu kan Felda tu baru dibuka, taklah baru, tapi masih barulah, mungkin baru 10 tahun kot. Felda masa tu kan. Jadi Tok Abah seronok ya, dapat berkenalan dengan keluarga angkat, belajar bersilat sampai tamat kau dengan Allahyarham Wak Mi'un Tahir ya. Dan banyak ya kenalan. Bila Tok Abah kata Tok Abah buat latihan praktikal di Kampung Soeharto tahun 73, guru besar Haji Shoaib bin Sobri ya kata, oh masa tu Tok Abah, saya anak peneroka juga tapi berumur 5 tahun. Mana dia kenal kita? Kita dah masa tu Tok Abah umur 22 tahun. Se-handsome budak ya. handsome opa. Tok Abah pun samalah masa tu. Umur 22. Gila kau. So baik. So what is our issue today, guys? Sebelum tu seperti biasalah ya. Kita punya Abilah pagi ni dibawakan oleh Tok Abah minum sedap ni tadi tu. Premium Chocolate ya. Premium Chocolate ni minuman yang lazat berkhasiat. Minum secawan pasti tertawan. Dia punya kotak kat belakang. Cucu ya. Cucu ada 6 orang ya, 5 apa yang masih kecil-kecil ya, semuanya aktif dan pandai-pandai budak ya. Kalau
aktif, nakal, mischievous, itu tanda dia otaknya berjalan, budaknya pandai. So jangan risau mak ayah jangan risau. Anak-anak yang nakal, yang susah nak dikawal waktu kecil, itu tanda dia akan jadi orang dewasa yang bijaksana. Sebab budak yang pandai, akalnya berjalan, maka dia tak boleh duduk diam. So memang cabaran untuk semua orang dan banyak dilema. Nak marah ke, nak tegur ke, nak rangsang minda dia, itu pun dilema juga. Nampak anak-anak tak boleh duduk diam. Jadi mak ayah tak boleh relax. Kena tengok, perhati. Macam cucu Tok Abah ni. Dia datang, dia pergi ke ujung tempat treadmill Tok Abah ni. Dia kata, ants. Banyak semut. Dia suka tengok semut. Siang-siang hari ambil torchlight. Di suluhnya. Siang hari, terang benderang. Tepi tingkap. Budak pandai macam Tok Abah dia. Ya Allah, ya Tuhan. Ants. Ants. Dia umur 1 tahun, 8 bulan. Comel sangat Muhammad Aizan. So kalau kita tak dukung, tak tegur dia, terus panggil ni drama ya. Drama. Dia tak pernah tengok drama Korea, tapi dia berdrama dengan tangisnya, dengan manja dia. Bila kita dukung dia terus baba ya, go downstairs, nak pergi downstairs. Tu abahnya tak larat nak dukung ke downstairs, nak keluar ya, keluar rumah berjalan-jalan. Okey. Itulah dia kerana dilema antara nak tegah dia buat apa supaya kita penat kan, ataupun kita layan supaya otaknya berkembang. Ingat ya, kita sentiasa menghadapi dilema. Dan itu sebabnya ulama-ulama pesan kat kita dalam mendidik anak pun kita ada kena gabungkan 2 pendekatan, iaitu 80% keadaan at-targhib, peluk cium, bagi galakkan, puji-pujian, hadiah, ganjaran, the positive reinforcement, the carrot approach, dan 20% keadaan at-tarhib, marah, tegur, ya, berikan hukuman, berikan tegahan-tegahan yang tertentu supaya dia tidak ulangi kesalahan yang lalu. 80-20. Our life is full of 80-20, Pareto law. Ya, tu awal sebab apa? Udara kita pun ada 80% nitrogen dan gas-gas yang lain, dan 20%, sekitar 20% oksigen. Bumi Allah ni pun 80% adalah lautan dan air tawar, sungai, tasik ya. 70% air lautan, 7% air tawar, dan 20% daratan, bukit, bukau, tanah. 80-20. Badan kita waktu lahir pun about 80% water, 20% daging dan tulang, darah ya, dan sebagainya. 80-20. Subhanallah. Ya, hebatnya, hebat hukum Allah, dan hebat juga manusia yang membuat pemerhatian the Pareto law itu. So, dan dia banyak ya, dia punya signifikan dalam menghadapi dilema. Baik. Kalau anda dan Tok Abang menghadapi, program kita juga pagi ni dibawakan oleh webinar pada 29 Disember. Webinar membentuk keluarga ceria dan bahagia. When you are happy, you can give your best. When you are happy, everything will fall into place. Ya, ada hormon-hormon yang tertentu akan dirembeskan oleh badan bila kita ceria, bila kita bahagia dan ceria, kimia dalam badan pun berubah. Malam tadi ada seorang bertanya ya, salah seorang peserta webinar daripada Perth bertanya pada Tok Abah. Tok Abah, dia cakap orang Melayu tapi cakap macam orang putih lah sebab dah berpuluh tahun katanya. Tok Abah, you talk about forgiving people. Cakap orang putih. Nasib baik Tok Abah pun cakap, memang Tok Abah kalau cakap orang putih memang macam orang putih slang Jawa. Ya, Tok Abah, it is easy for you to tell us to forgive others, but there are issues because sometimes we are in the midst of court case. Kita ada masalah saman menyaman, macam mana nak maafkan orang. So bagus soalannya, soalan yang praktikal. Apa jawab Tok Abah? Kita tukar cara berfikir. Ya, kita ada masalah sekarang sebab cara kita berfikir sekarang. Kata Albert Einstein, orang sains, pakar sains, sarjana sains. Masalah kita sekarang sebab cara kita berfikir sekarang. Kalau kita tukar cara berfikir, insya-Allah akan dapat selesaikan masalah. Tapi kalau kita masih berfikir cara sama, yang menyebabkan kita ada masalah in the first place, macam mana nak selesai masalah? Tukar cara berfikir. Itu kata-kata dulu. Kata-kata sekarang, kita betulkan hati, tukar fikir, tukar sikap, tukar tindakan, tukar zikir, tukar doa, tukar persepsi hidup.
Kita, Tok Abah jawab, kita maafkan orang bukan nak bagi orang tu bahagia, seronok dan kita berbaik-baik dengan dia. Itu satu isu. Tapi kita maafkan orang untuk rawat diri kita, untuk sihatkan diri kita, untuk tukar lanskap diri kita, untuk tukar kimia dalam badan kita. Kita maafkan orang untuk memberi kebaikan kepada diri kita. Orang yang banyak benci, banyak dendam, banyak mudah sakit termasuk kanser. Kita maafkan orang untuk rawat diri kita supaya jangan sakit, supaya sihat, supaya bahagia, supaya Allah berikan rahmat dan hidayahnya. Itu jawapan Tok Abah malam tadi, dan dengan bukti-bukti lah, ya, hujah dan juga scientific backing. Dan kata pengurusi majlis Ustaz Azizi Khalid, dia kata bagus, tu jawapan yang saya pun seronok, kata pengurusi. Dan itulah dia pun bagi hadis yang berkaitan. Dia Ustaz bagi hadis yang berkaitan. Subhanallah, ya. Sebab bila kita maafkan orang, kita merawat diri kita, ya. Sampai bila kita nak maafkan orang? Selagi kita mahu Allah ampunkan dosa kita, as long as we want God to forgive us, Allah mengampunkan kita, selagi itulah kita kena memaafkan orang lain. Sebab salah satu pulangan atau ganjaran ataupun hasil daripada kemaafan kita pada orang lain, memberi maaf, ialah Allah ampunkan dosa kita. Kita maafkan orang, Allah ampunkan kita. Kita maafkan orang, Allah jadikan semua orang maafkan kita. Wow. And we want to go to heaven tanpa hisab. Isn't it? Kita nak masuk syurga tanpa hisab. Macam mana ini boleh berlaku kalau kita masih ada dilema? Nak maafkan ke nak teruskan court case di mahkamah? Court case awak teruskan. Apa nak buat? Kalau itu keperluan. Tapi maafkan dia. Maafkan dia untuk rawat diri awak. Maafkan dia. Don't go to bed in anger. Jangan tidur dalam keadaan marah, dendam, merajuk, kecil hati, pecah hati, rosak hati, kering hati, whatever hati-hati yang rosak, ya. Jangan tidur dalam keadaan begitu. Okey. Terima kasih. Dan of course program kita dibawakan oleh Tabung Korban, Tok Abah sebagai dutanya. Jom kita menabung mulai sekarang untuk melakukan ibadah korban, ya, untuk musim haji tahun depan lah, ya. So kita dah adalah peluang untuk berkorban, dan berkorban di negara sendiri lebih afdal berbanding berkorban di mana-mana tempat dalam dunia. Boleh berkorban di mana pun, tapi lebih afdal berkorban, ibadah korban di negara sendiri. Mungkin mahal sikit daripada luar. Itu sebab kita kena menabung melalui tabung korban. Semua secara online, it's so easy, ya. Dan sistem pungutan wang itu dipantau, diluluskan oleh Bank Negara. No hanky-panky. Ada panel syariah yang diterajui oleh Ustaz At-Ta'a, dan Tok Abah sebagai dia punya orang tua dutanya, dan dapat kerjasama daripada rangkaian hypermarket Maidin dalam pengagihan daging korban. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar, ya. It's really nice, ya. It's door to door. Kita boleh edarkan, bagikan daging itu sendiri, ataupun kita boleh minta melalui Maidin untuk mengedarkan daging kepada orang yang layak menerima, yang berhak, insya-Allah. Alright. So, terima kasih banyak-banyak, 380 orang dalam kelas. So like and share, beritahu orang lain, ya. Jangan lupa, ya, kita janji temu pada 29 bulan Disember. Tok Abah akan buat webinar terakhir untuk tahun ini. Mungkin webinar terakhir seumur hidup. Orang dah tua kan. Tentang jom membentuk, kita bentuk keluarga yang ceria dan bahagia agar dapat kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Sebab you can give your best when you are happy. Dan being happy is our right. Hak kita dan terpulang pada kita. Ya, itu dia. So jom, ya. Tok Abah akan bagi tip bagaimana nak bahagikan rumah tangga, bagaimana nak bahagikan anak-anak, ya, supaya kita maju ke depan. Ya, sebab 3 hak anak daripada mak ayahnya. Hak anak terhadap mak bapak, 1, diberikan nama yang baik-baik, dididik akhlak, dan diberikan tempat kediaman yang selesa. Tempat kediaman yang selesa termasuklah rumah tangga yang bahagia, harmonis, agar mereka rasa selamat dan bahagia dan dapat membangunkan saksiah yang terbaik. Alright? Okey. So malam tadi punya fikir jam 12.45 malam. Apakah topik nak bincang hari ni? Tok Abah ambil ibrah daripada antara dua dunia, ya, webinar kita dengan sahabat-sahabat orang-orang kita di Perth, Australia, antara dua dunia. Tok Abah ambil tajuk tips hadapi dilema, ya, dalam hidup kita. 1, Tok
Sepotong hadis Nabi SAW yang berbunyi, takkan rugi orang bermesyuarat, takkan menyesal orang istikharah. So, salah satu cara yang paling ampuh, yang paling makbul, yang paling berkesan dalam menangani dilema kehidupan ialah bermesyuarat. Bila kita memesyuarat, ini dia kehebatan mesyuarat ya. Kita mulakan mesyuarat dengan umul kitab yang kita hadiahkan padanya untuk keluarga kita, mak ayah, ya, adik-beradik yang masih ada atau sudah meninggal dunia, ya. Lepas tu kita mulakan dengan mungkin 1-2 minit kata-kata peringatan based on hadis Quran ataupun kata-kata ulama. Lepas tu apa kita buat? Lepas tu kita pun bincang, okey, niat kita hari ni lah untuk mencari solusi kepada permasalahan atau dilema yang kita hadapi. Takkan rugi orang bermesyuarat, ya, dan pengalaman taubat dan pengalaman semua orang termasuk anda. Bila kita bermesyuarat, Allah akan berikan solusi, ilham, ya, ataupun manhaj untuk selesaikan masalah atau dilema kita, yang tidak akan datang ilham itu kalau tidak bermesyuarat. That is the magic of, kata tu, syura, musyawarah, ya. Kita bila bermesyuarat saja, berbincang dalam antara suami isteri, anak beranak, adik-beradik, ya, di pejabat, di surau, di masjid, di kalangan AJK, di kalangan siapa-siapalah, ya, kita bermesyuarat sesama kita. Kita bermesyuarat saja, Allah akan turunkan ilham yang cuma diturunkan dalam mesyuarat. Dan Allah juga turunkan hidayahnya di masjid-masjid. Jadi kalau mak, ayah-ayah dan abang-abang, adik, anak lelaki pergi ke masjid, ya, maka akan membawa balik hidayah Allah, rahmat Allah, ya, untuk juga selesaikan berbagai-bagai dilema dalam kehidupan. Tidak akan rugi orang bermesyuarat dan tidak akan menyesal orang istikharah. Therefore, the solution is there. Istikharah tak malam. Tak apa pesan? Solat taubat 2 rakaat, istighfar banyak-banyak, istikharah, solat hajat, tutup dengan solat witir minimum 1 rakaat, and see how your life change, how Allah will give you all the inspiration and the solutions to all your dilemma and problems. InsyaAllah, masalah awak akan selesai. One by one. Lagipun, Allah bertindak seperti sangkaan hamba-Nya. Awak fokus pada solusi kepada masalah awak, maka solusi akan datang. Awak fokus pada masalah demi masalah dan dilema, maka masalah dan dilema tidak berhujung, akan bertimpa-timpa. Nampak? Satu ialah dengan doa dan mesyuarat dan istikharah untuk menghadapi sebarang dilema dalam kehidupan anda. Comprende? Takkan rugi orang bermesyuarat, takkan menyesal orang istikharah. Ya, banyak, ya, ramai orang telah ada pengalaman. Ada orang tu masalah kesihatan, kita mesyuarat aja dapat solusi. Ada orang masalah hutang bila mesyuarat maka dapat solusi yang sangat win-win. Sangat berkesan lah. Ada orang ada masalah anak-anak, ya, masalah bajet, masalah keuangan, ya. Bila mesyuarat maka Allah berikan solusi, ya, kepada masalah. Subhanallah, ya. Hebatnya mesyuarat, ya. Itu sebabnya mesyuarat dan istikharah akan jadi satu manhaj, uslub, ya, atau kaedah, jalur untuk menyelesaikan masalah dan dilema dalam kehidupan. Satu. Yang kedua, of course lah, bila kita ada masalah, maka apa kata Allah? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan bersedih. Allah kan bersama kita. Ya, we have Allah, ya, we have God with us. Ya. La takhaf, jangan takut. La tahzan, wala tahzan, dan jangan kamu bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Meaning what? Hey, we have got to fall back to. Come on guys, you are not alone on this earth, even though you are anak yatim piatu. You are never alone. You never walk alone. Orang Liverpool, you never walk alone. Ya, selagi kita masih kita berdoa dan berharap pada Allah. Therefore, doa, Allah akan berikan awak solusi kepada dilema anda. Ya, dan antara doa yang, ialah doa dalam apa? Doa lah, ya Allah, aku ada masalah cabaran gini, kau berikan aku jawapan dan pesan, ya Allah, ya. Boleh direct ataupun secara khusus, ya. Tok Abah lu pesan, jangan lupa doa pembuka 12 pintu. Doa 12 pintu ini disusun oleh para ulama muktabar, disusun untuk membuka pintu-pintu kehebatan. 12 pintu, ya, sebab
Banyak pintu ni. Allahumma ftahli abwabal khair. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu khair, kebaikan. Jadi bila pintu kebaikan terbuka, maka ada tak dilema yang masih kekal? InsyaAllah, ya, akan selesai satu persatu dilema. Ya, Allahumma ftahli abwabal khair. Bukakanlah pintu-pintu kebaikan. Wabwabas salamah. Pintu-pintu keselamatan. Jadi kalau awak ada masalah cabaran, ya, macam-macam, maka akan selamat dunia dan akhirat. Wabwabas seha. Masalah kesakit, masalah kesihatan, masalah whatever lah, berat badan, masalah apa-apa yang berkaitan dengan kesihatan, ya, pintu-pintu kesihatan. Wabwabal ilm, pintu-pintu ilmu. Wabwabal wabwabal quwah, pintu kekuatan. Wabwabal mawaddah, pintu-pintu cinta sejati. Dilema dalam mencari pasangan. Banyak sangat peminat, ramai sangat peminat. Dilema, maka bacalah doa istigharah banyak, akan terbuka pintu-pintu cinta sejati. Wabwabal rahmah, pintu-pintu kasih sayang. Wabwabal quwah, wabwabal mawaddah, wabwabal rahmah, wabwabal rizq, pintu-pintu rezeki. Wabwabal ilm, pintu-pintu ilmu. Wabwabal maghfirah, pintu-pintu keampunan. Wabwabal jannah, pintu-pintu syurga. Wow, nampak tak? Semua pintu ini terbuka. Jadi apa akan jadi pada masalah atau dilema yang anda hadapi, satu persatu akan selesai. Ya, Allah, susahlah nak. You Google doa pembuka 12 pintu Tok Abang dah buka internet. Under that title, under that hashtag, doa pembuka 12 pintu. Baca. Ya, doa penyelesaian, doa membuang sifat-sifat buruk dalam diri kita. Ya, yang Nabi ajar dalam surat ada, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, berikan, ya, hindarkan aku dari keluh kesah dan duka cita. Keluh kesah, dilema, tak pasti, was-was, ragu-ragu. Ini pun dilema. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Hindarkan aku dari lemah dan malas. Allah dia kena baca dari awal. Jawa betul. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya, hindarkan aku daripada takut dan bakhil. Ya, hindarkan aku dari beban hutang. Hindarkan aku dari gangguan manusia. Ya, laki-laki dan perempuan, ya, gangguan manusia. Jadi mudah-mudahan dengan membaca doa itu, doa membuang sifat-sifat negatif, tak buka internet, ataupun doa mengatasi hutang, doa mengatasi takut, doa mengatasi bakhil, whatever you type, ya, ke internet, akan keluarlah doa membuang sifat-sifat negatif yang akan membantu kita menghadapi dilema. Doa, kalau tak hafal apa-apa, never mind, doa dalam bahasa apa pun, dalam bahasa Tamil, dalam bahasa Iban, dalam bahasa Temia, dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, ya, dalam Mandarin, semua Allah faham. So what's the problem? Ya, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. So jangan takut dan jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. So minta, ya, dua, ya, kaedah menangani dilema dalam kehidupan. Satu ialah mesyuarat dan istikharah. Dua ialah dengan berdoa, dan jangan lupa doa pembuka 12 pintu, doa membuang sifat negatif, atau doa dalam bahasa yang kita faham agar Allah selesaikan masalah kita. Uda'uni astajib lakum. Kau minta, kau berdoa, aku perkenan. Nampak? Dan of course lah, bila ni pun tak dah sebut ribu-ribu kali. Ulang balik, ulang balik pagi ni, iaitu bila kita menghadapi sebarang masalah, masalah kesihatan, masalah hutang, masalah rumah tangga, masalah dalam hubungan, dalam percintaan, dalam kerjaya, dan dengan kejiranan, ya, dalam kemasyarakatan, ya, maka bila ditanya kepada ulama besar Hasan Al-Basri, dia kata, bertaubatlah kamu, bertaubatlah tetap malam. Dengan bertaubat, semua masalah akan selesai. Kamu akan dapat solusi daripada Allah, apapun dilema atau permasalahan yang dihadapi. Ini bersabit dengan hujah surah An-Nur ayat 10. Surah Nur ayat 10. Ya, dan seandainya Allah bukan yang maha bijaksana, ya, maha menerima taubat, ya, dan maha melihat akan hamba-Nya, ya, maka kamu, dan maha pengampunlah. Kalau Allah bukan maha pengampun, maka kamu akan ditimpa kesulitan demi kesulitan. Rupanya kita ada kesulitan, bab kata
Umar Abdul Aziz, Khalifah Umar Abdul Aziz kata, semua musibah yang kita hadapi disebabkan oleh dosa kita yang lampau. Dan selesaikanlah musibah ini, atasi musibah dengan bertaubat. Nampak? So, kita solat taubat tiap-tiap malam, maka banyak dilema yang kita hadapi akan selesai satu persatu. Solat taubat campurlah dengan istighfar, banyak-banyak istighfar lah. Sebab Nabi pun beristighfar 100 kali sehari. Nabi yang maksum. Kita pun istighfar. Solat taubat, istighfar. Dan kita jangan lupa pula kita tutup dengan solat witir. Tengok bagaimana kehidupan kita berubah. Dilema kita akan sirna, akan selesai, akan hilang satu persatu, insya-Allah. Ya, so adik-adik yang baru join, ya, 485 orang dalam kelas. Bagus, syukur, terima kasih. Like dan share. Anda pakai Facebook pun ada dah blok sikit ni supaya jangan lebih daripada 1000 orang, ya. Dulu 1000 lebih. Tiap-tiap pagi tak buat, sekarang separuh. Adalah dia punya kaedah tu, ya. Dia pun nak cari dia punya dana juga, keuntungan dia. Kita dapat percuma aja. Alhamdulillah, ya. So like dan share, beritahu kawan-kawan. Oi, Tok Abah akan buat webinar pada 29 Disember. Webinar yang sangat penting untuk keluarga, untuk suami isteri, untuk anak-anak, untuk satu keluarga, ya. Iaitu membentuk keluarga yang ceria dan bahagia. Sebagai persediaan untuk menghadapi tahun baru. Tahun baru masih, ya, dan kita terus cari ilmu. So kita akan buat pada 29 Disember. Biasanya Tok Abah buat webinar waktu siang. Biasanya pukul 10 sampai pukul 1 tengah hari biasanya. Tapi kali ini Tok Abah buat waktu malam. 8.30 malam sampai 10.30. Sampai 11 lah kot, ya. Sampai 11 malam. Ya, hari Rabu, malam Khamis 29 Disember. Kenapa buat malam Tok Abah? Tok Abah buat malam sebab waktu siangnya semua dah penuh. Sebab hujung tahun semua nak minta kursus, minta webinar, minta program online dan offline. Tok Abah pun syukur sangat, ya, dapat memberikan berkongsi ilmu sekarang dengan lebih aktif sejak 1 tahun lebih, ya, dekat 2 tahun, ya, hampir tak ada program kecuali online. Itu pun secara gratis, secara percuma. Alhamdulillah, Allah bagi peluang untuk mengutip pahala dan juga pencen kubur. Alhamdulillah. Tapi don't worry, kita tak ada pendapatan tapi pasti ada rezeki. Rezeki pula tak salah alamat. So kita usaha, kita doa, tawakal tu Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan segala urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-Nya yang ada dilema, ada masalah, ada keinginan, ada keperluan, ya, ada hambatan-hambatan yang Allah lihat dan tahu. Kita mohon. Kalau awak sombong tak minta, maka Allah tak kasih. Ud'uni astajib lakum. Kau doa, kau mohon, aku perkenan. Janji Allah kepada kita. So, what's the problem? Ada problem, tapi semua problem ada solusi. Tidak ada problem yang Allah beri kat kita tidak ada solusi. Dan ingat, problem ataupun ujian ataupun cabaran yang Allah berikan ke atas kita, tanda sayangnya kepada kita, dan Allah takkan uji kita melampaui kemampuan kita untuk menanggung atau mengatasi masalah itu. So janganlah rasa dilema sangat. Ya, ada solusi, tapi kena usahalah. Ya apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La, dan tidak akan Allah uji hamba-Nya melebihi kemampuan hamba-Nya untuk menanggung ataupun menyelesaikan masalah itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Setiap perbuatan yang baik akan diberikan ganjaran yang setimpal dengannya, dengan yang baik, dan setiap kegiatan yang tidak baik akan dibalas sewajarnya. Itu peringatan Allah kepada kita, peringatan dan tanda sayang Allah, ya, tanda apa nama kata tu, kebesaran Allah, kemurahan hati Allah. Wow, ya, itu dia. So dah 3 dah. 3 pendekatan yang kita boleh gunakan. Satu, mesyuarat dan istikharah. Keduanya, doa khusus, doa 12 pintu, doa selesaikan masalah, ya, dan sebagainya. Yang ketiganya, solat taubat, istikharah dan witir, ya. Kita solat taubat, istikharah, minta ampun sungguh-sungguh, bertaubatan nasuha, maka Allah akan berikan solusi,
atau ubat kepada penyakit, jalan keluar kepada pintu yang tertutup, ya, pada kesempitan dan sebagainya. Wow, ya, ada solusi. Kurang dilema, tenang hidup, bahagia hidup, ya. Alright. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang Tok Abah duk perhatilah dan amalkan dari masa ke masa, dan ramai orang dah buat. Bila ada dilema, ada permasalahan, go back to your social media. Go back to your sosmed group. Awak tanya soalan tu kat WhatsApp group yang khusus, yang spesifik. Kawan sekolah, kawan sekerja, kejiranan, WhatsApp surau, WhatsApp masjid group, WhatsApp golf group yang ada main golf, ya. WhatsApp, yalah, banyak group. Tok Abah ada WhatsApp dengan Majlis Dakwah Negara, WhatsApp group dengan Akademi Dai Akademi Dai Muda Yadim. Tok Abah ada WhatsApp group. Tok Abah WhatsApp group motivator ada, ya, dengan banyaklah sekolah, kawan sekolah merendah, sekolah menengah, kawan universiti, ya, semua ada WhatsApp group. So throw the question to them. Hey guys, saya ada masalah ni, dilema ini. Ada nasihat tak kepada saya? Abah perhatikan anak-anak Tok Abah, ya, ramai orang pun, I have this problem lah, gini. Ni anak saya kena bully lah kat sekolah. Apa saya nak buat? Apa langkah patut saya buat? Berpuluh beratus mak ayah bagikan saranan, cadangan dan solusi. Dilema anak kena bully di asrama, anak kena bully di sekolah. Ni isu yang 2-3 hari ni viral. Anak kena bully. Ni kisah bully ni bukannya 2-3 hari ni. Ada yang macam-macam, ya, dibuli sampai meninggal dunia. Ada court case, tak payah sebut lah kan. Sebab benda ni masih berlaku dalam mahkamah. Jadi kena kita berikan penghormatan yang sewajarnya, ya. So artinya gunakan kita yang sosmed, ya, medsos, media sosial. WhatsApp group boleh, FB boleh, Facebook boleh, buat TikTok. Guys, saya ada masalah gini. Anda ada solusi tak? Bagilah tahu kawan, kita cakap buat TikTok dalam 30 saat, 1 minit terangkan masalah, tengok respon. InsyaAllah ada orang yang akan berikan respon. Tapi janganlah pula awak kena tapis lah. Ada respon tu saja buat lawak, gurau-gurau, ya. Gurau-gurau. Kau jangan bilang, cadangan yang sangat bahaya ini. Rupanya kau tu bergurau. Kau tapis lah, tabayun lah, ya. So TikTok boleh, WhatsApp group boleh, IG group, Instagram boleh, ya. Kat Twitter boleh, ya. Kat Telegram boleh. Awak ada grup Telegram kan? Beritahu, ni masalah saya gini. Ada cadangan tak guys? Kawan-kawan. So you'll be surprised, you know. Sambil dia, sebab mungkin masalah awak tu susah untuk anda. Mungkin dilema yang awak hadapi tu memang terbeban untuk anda. Tapi dilema tu sangat mudah untuk orang lain. Jadi semua masalah kita ada solusinya. Mungkin dalam kepala kita, mungkin dalam kepala orang lain. Wow. Ya, pasti ada solusi. Allah tak akan turunkan penyakit ataupun masalah tanpa Allah turunkan bersamanya ubat ataupun penyelesaian. Itu janji Allah. Ya, itu sebabnya la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Gitu. Alright? So itulah dia. So, dan of course lah, jangan lupa. Don't forget about the Mr. Google. The Mr. Google, Ustaz Google, Syekh Google, whatever you call it. Mrs. Google. Google tak sebenarnya laki-laki, ya. Mrs. Google. Dr. Google tanya, saya ada masalah ni. Solusi, tips untuk menangani dilema. Tak apa, malam tadi bubuh juga sebelum tidur. Dia saja type tips in addressing personal dilemma. Dia pun teruk. Dilema emosi, dilema dari segi etika, dilema dari segi kehidupan, dilema dari segi kesihatan, dilema. Pecahannya banyaknya informasi di dalam secara maya kat internet. Banyak maklumat. You Google saja, maka beratus-ratus solusi akan diutarakan oleh website yang tertentu. I did last night, dan Tok Abah akan sambung, ya.
apa penemuan Tok Abah melalui ni, yang pengalaman peribadi ni yang Tok Abah senaraikan ni. Untuk esok Tok Abah akan sambung dengan apa nama, kalau panjang umur lah ya, besok ya Tok Abah ada program pukul 10 sampai pukul 1 dengan Jacob ya, orang-orang warga-warga Jacob. So Tok Abah bolehlah buat apa nama FB Live pukul 7 insya-Allah. Sebab Tok Abah akan start program pukul 10. Jadi ample time untuk buat persediaan dan pergi ke pejabat insya-Allah ya. Okey. So Tok Abah akan wrap up ya. Wrap up. Ya, kita pun banyak-banyak orang nak sarapan, nak keluar, nak pergi pasar, nak berjogging, nak exercise ya. Okey. Dan of course lah Tok Abah kalau ada dilema, ada masalah, I go back to my sifu, my mentor, guru-guru, kawan-kawan, ustazah ya. Dan dalam handphone Tok Abah, gadget Tok Abah ni ada beratus-ratus orang yang Tok Abah boleh rujuk. Ya, orang universiti, orang alim ulama, orang pakar kesihatan, pakar masalah, pakar psikologi, pakar agama, pakar macam-macam pakar, ya. Pakar buat rumah, pakar pecah rumah, ya. Tok Abah pun ada geng-geng yang kaki pukul, ya, ada juga. Gurau-gurau juga ya. Tapi ialah kita berkawan dengan semua orang, ya, dan semua orang, everybody around us is an asset. Everybody is an asset to us. And hopefully we become an asset to our society and to the world at large. Ya, jadikan diri anda aset kepada masyarakat. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia, orang paling banyak beri manfaat pada orang lain. Ya, so tanya guru. Tok Abah akan tanya pada guru. Kadang Tok Abah kalau ada masalah pergi ke type kepada Ustaz Zahazan Muhammad untuk tanya tentang begini hukum. Kalau ada hukum-hukum dari segi syariah compliant, Tok Abah akan rujuk kepada Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Tok Abah akan type, akan dijawab. InsyaAllah akan dijawab. Kalau ada masalah yang berat, Tok Abah akan Google kepada sahabat kita Syekh Al-Akiti, Syekh Afifi, profesor pensyarah di Oxford University, orang Perak ya, orang hebat ya. So orang Melayu pertama jadi pensyarah di Oxford University. Itu pun salah seorang penasihat kepada kita punya Tok Abah punya Pusat Pendidikan At-Thayyibin. Pusat Pendidikan Islam At-Thayyibin, dia punya penasihat yang kita lantik ialah Syekh Al-Akiti. Dr. Syekh Afifi Al-Akiti, seorang pensyarah di Oxford University. Orang Perak, hebat tak hebat. Tok Abah pun atuk Tok Abah orang Cemor Perak. Jadi itu yang geng dengan orang Perak ya. Alhamdulillah. So kita rujuk pada orang-orang yang alim, yang faham, yang ada ilmu. Masalah kita jadi amat kecil. Dan jangan lupa, kalau masalah kita besar, kata peribahasa Cina, kata Kung Fu Za, no problem is a big problem when you can break it down into small problem. All our problem become small problem. However big your problem is, you break it down into small problem. Artinya, kita pecahkan kepada langkah demi langkah. Perjalanan 1000 km bermula dengan langkah pertama. Kalau kita nak cari modal 100,000, besar, cuba pecahkan. Pecahkan kepada 1000 orang. Kita nak kepada 100 orang. Ya. Jadi kalau kita nak dapatkan modal 100,000 tapi kita cari daripada satu sumber, berat. 100,000 satu sumber. Bank pun macam-macam collateral dia perlukan. Nak pinjam orang 100,000, berat. Tapi kalau awak cari 100 orang sahabat atau sumber, dan daripada setiap sumber awak minta bantuan 1,000, cerita lain. Kalau dapatkan 200 orang, kita perlu bantuan 500 daripada setiap orang. Ringan tak ringan? Ringan sikit berbanding 100,000. Nampak tak? When a big problem, you break it down into small problem, it become no problem. Kata Kung Fu Za. Jadi kalau kita ada masalah, dilema yang berat, pecahkan dilema itu kepada dilema yang kecil. Ya, kata orang tu, pasalkan, ya, kecilkan masalah kita tu kepada perkara-perkara yang kita boleh mampu, langkah demi langkah, maka dia akan menjadi ringan insya-Allah. Ya. So itu dia. Jangan sempat taubat. Dan ingat, program kita pagi ini dibawakan oleh Premium Chocolate, minuman lazat berkhasiat. Nak dapatkannya, ada link kat atas tu. Kat komen pin kat atas ada link. Memang
sedap dan mengenyangkan. Ya, kita dapat membantu membuat perubahan-perubahan positif, exercise kita, diet kita, ya, dan kecergasan kita, lawas perut kita dengan izin Allah. Ni ikhtiar. Yang keduanya dibawakan oleh webinar, ya, membentuk keluarga ceria dan bahagia, 29 Disember. Dah ramai mendaftar. Kam ya. Untuk satu device, satu app, satu rumah lah, RM30. Orang Singapura, orang Brunei pun cuma $10. Orang Australia $10. Ya, murah sangat, ya. Macam beli satu pizza, satu large pizza pun itu makan kejap untuk 4 orang. Ya, bolehlah 4 orang tu bolehlah kalau yang tak kuat makan sangat. RM30. Tapi kalau RM30 ni untuk satu keluarga, untuk 10 orang satu family, ya, one gadget, ya. Ini untuk santapan rohani, untuk merangsang kita untuk berubah jadi orang baru, orang positif, suami isteri yang lebih bertanggungjawab, ya. Rumah tangga yang lebih bahagia. Nilainya RM30. Come on guys. Ya, sangat murah. Jom kita datang ke webinar Tok Abah insya-Allah pada 29. Tok Abah akan kongsi kesilapan lazim suami isteri, kesilapan lazim mak ayah dari kacamata anak, dan tips bagaimana nak menceriakan keluarga, pasangan dan juga anak-anak, dan untuk dapat rumah tangga yang bahagia. Dan kata para ulama, rumah tangga yang bahagia ibarat dapat syurga di dunia. Dan apa kata seorang manusia yang Tok Abah sebut, siapa namanya? Jika kamu nak mengubah dunia, pulanglah ke rumah kamu dan sayangi keluarga kamu. Kamu akan berhasil mengubah dunia. Ya, dan yang terbaik antara kamu, sabda Rasul SAW, mafhumnya, ya, orang yang paling lemah lembut kepada ahlinya. Dan akulah, sabda Rasul, orang yang paling lemah lembut kepada ahliku. So, jom. Ya. Dan last, kata, ni pun sebut selalu ni. Ya, kata Jalaluddin Ar-Rumi, semalam aku orang pandai nak mengubah dunia. Aku nak mengubah dunia. Hari ini aku nak jadi orang bijaksana dan aku nak mengubah diriku. Jom kita ubah diri kita dengan ilmu. Jom datang webinar Tok Abah pada 29 Disember. Ya, pukul 8.30 malam, hari Rabu malam Khamis. Ya, webinar membentuk keluarga yang ceria dan bahagia, berbaloi sonok, dan mudah-mudahan merangsang kita untuk berubah. See you guys. Ya, selamat maju jaya, selamat hari lahir, selamat anniversary, selamat bekerja, selamat bercuti, selamat berbonding, selamat rehat. Ya, mudah-mudahan Allah rahmati kita. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.